Assalamualaikum guys dan salam sejahtera. Okey, untuk konten yang aku kali ni, aku nak buat PC. Ni list item yang aku nak pakai. Detail tentang item apa aku pakai aku akan explain selepas ini dalam macam aku buat kan. Aku akan explain lagi. Okey, tunggu apa lagi? Okey, jom kita start sekarang. Okey, tapi sebelum tu, korang yang mana baru jumpa aku punya channel ni, kalau boleh jangan lupalah untuk subscribe channel aku ni supaya dapat memberi semangat untuk aku upload konten lagi untuk korang tengok. Okey, tunggu apa lagi? Jom kita mula sekarang. Okey, first step kalau dalam PC ni, benda pertama yang kita perlu mesti dia punya motherboard kan. Dia punya motherboard ni nama mother. Mestilah perlu sebab dia macam ibu nak tak semua komponen tu. Okey, untuk motherboard aku pilih Aorus B450 Pro Wi-Fi. Aku pilih motherboard jenis ITX. Kalau korang nak tahu ITX tu apa dia, dia ada comparison antara motherboard. Untuk yang mini ITX ni dia yang paling kecil antara semua. Itu kalau nak tahu lebih detail, korang boleh google lah. Sebab aku just cerita atas surface dia je. Lepas tu untuk prosesor pula aku ambil AMD Ryzen 3500X. Prosesor ni dia ada 6 core dengan 6 thread, which is good lah kalau nak buat banyak kerjaan. Tapi dia tak sebetter yang 12 thread lah. Kalau nak 12 thread boleh lah ambil Ryzen 52600 ataupun yang 3600 tu. Untuk pasang prosesor ni dekat motherboard untuk jenis AMD kan, korang tengok dekat motherboard korang, dia ada macam anak panah tu segitiga. Itu menunjukkan indikator, tahu tak? Dekat prosesor korang pun ada juga, dia ada macam indikator gold, triangle gold. Korang kalau nak pasang, korang kena pastikan dia punya dekat motherboard tu sama dengan triangle dengan prosesor tu. Sebab kalau tak, memang dia tak function lah. Lepas tu bila nak masukkan prosesor dekat motherboard, korang kena angkat gear dekat motherboard tu. Korang angkat ke atas. Lepas tu korang letak korang punya prosesor tu pelan-pelan. Korang kena pastikan kaki dekat prosesor tu masuk dekat semua lubang tapak motherboard tu. Itu korang tolak lah sikit nak pastikan dia masuk ke tak kan. Itu kalau korang dah confident, korang tekan balik lever tu sampai dia bunyi tak. Bila bunyi tak tu maknanya dia dah masuk dah. So mission kita berjaya sebab ni benda ni paling kritikal tak. Kalau tak jadi merosak CPU kita. Lepas dah pasang CPU ni, aku nak pasang M.2 SSD pula. Aku nak pasang M.2 SSD di dekat kawasan dia tu. Kawasan dekat motherboard ni dia kena buka skru lah. Dia macam dahsyat sikit lah sebab mahal kan. Okay, aku guna M.2 SSD jenis WD M.2 Green 240GB je. Mula-mula tu korang masukkan dalam slot tu lah. Pastikan masuk betul lah sebab tak betul tak boleh connect pula kan. Lepas tu tak nak bagi dia punya ujung patah kan. Tapi buat benda ni gently lah, jangan kasar sangat. Sebab kalau kasar memang melayang lah duit kita kan. Tak tahu mana rosak kan. Lepas dah masukkan SSD dekat slot SSD tu, lepas tu ambil balik lah dia punya heatsink untuk SSD tu kan. Jangan lupa buka plastik tu. Actually aku terkejut juga sebab tengok dia ada heatsink untuk SSD. Biasa kalau beli motherboard dia tak ada heatsink. Ni dia ada heatsink siap, dia ada thermal pad lagi. Nampak mahal lah. Lepas aku dah pasang CPU dengan SSD, okay, sekarang ni aku nak pasang RAM pula. Okay, untuk RAM aku pilih RAM ADATA XPG Spectrix D41. Aku pilih 8GB 3200MHz. Aku buat 2 channel. 2 channel maknanya pakai 2 keping RAM lah. Okay, nak pasang RAM ni, korang tengok dekat korang punya motherboard tu, dia ada macam tombol tepi tak? Dia depends lah. Setengah motherboard ada 1 tombol, setengah motherboard 2 tombol. Saya biasa 1 lah. Tu kalau korang nak masuk tu, korang pastikan dia punya slot tu, slot kaki dengan slot motherboard tu sama. Dia punya divider tu. Sebab kalau terbalik dia tak boleh masuk. Tak tahu lah, bagi aku tak masuk lah. Bagi korang tak tahu masuk ke tak kan. Nak tahu kalau RAM tu dah fully masuk, bila kita tekan dia ada bunyi ketak juga tak? Kalau bunyi tu maknanya dia dah masuk lah. Since ramai yang kata AMD ni panas, aku decide nak install water cooler dalam PC aku ni. Okay, untuk water cooler aku pilih ID Cooling Frostflow X240. Dia punya radiator bersaiz 240mm. Boleh pasang 2 kipas dekat radiator tu. Okey lah bagi aku. Kalau korang buka ni, korang tengoklah ada manual dia kan. Manual ni dia ada untuk AMD atau untuk Intel. Kalau AMD lain, kalau Intel lain. So kita tengoklah bracket mana kita nak guna kan. Okey, mula-mula sekali nak pasang water cooler ni, kita kena buka bracket sedia ada
dekat motherboard ni tak ada. Bracket slider ni dia untuk pasang CPU fan. Tapi sebab kita tak pakai, kita kena buang bracket dia ni. Kita buka screwdriver dia, guna screwdriver obviously. Lepas tu buang tapak bawah motherboard tu. Bila dah buang tapak tu, kita pasang tapak baru. Tapak baru ni untuk water cooler. So kalau korang nak pasang, korang pastikan span tu menghadap dekat motherboard tau tak. Sebab function dia ada function dia pakai benda tu. Dia letak dekat situ sebab dia tak nak bagi dia tak nak bagi tapak tu bergeser dengan motherboard. Sebab kalau bergeser dia boleh rosak lah. Tu kalau korang dah screw, lepas tu korang terbalikkan, lepas tu korang letak washer. Dia ada bagi 8 washer plastik. Dia tak nak bagi bergeser juga ah. Korang letak 4 dulu. Lepas tu korang letak dia punya nut dia, nut panjang ni untuk bagi spacing. Nut 4 biji. Lepas tu korang letak lagi 4 biji washer plastik tu. Nak pasang dia tak susah pun, asalkan korang baca punya manual tu. Dia bagi step by step, bagi aku simple je nak understand kan. Lepas tu baca lah. Tapi sebelum nak pasang water pump tu, kita kena apply thermal paste dekat CPU tu sebab nak transfer haba daripada CPU pergi ke radiator water cooler kita. Okay, nak apply thermal paste ni dia ada beberapa mazhab lah yang korang boleh ikut kan. Okay, ni antara yang famous aku jumpa dekat internet. Okay, first aku try yang single point in the middle tu. Tapi aku rasa macam tak puas hati lah. Lepas aku try sekali lagi, aku try yang X-Shape tu. Sebab aku tengok satu kat internet ni, dia kata X-Shape ni dia punya spread lepas kita tekan heatsink tu, dia lagi mendata tak. So kalau nak try ni, korang tarik lah daripada satu ujung ke satu ujung, dan satu ujung yang satu lagi ke satu ujung yang satu lagi. Okay, bila korang dah pasang ni, korang boleh lah tekap dengan water pump tu. Sebelum pasang water pump tu, make sure korang pasang bracket lah, bracket yang korang nak gunakan. Okay, macam aku guna bracket AMD ni. Korang masuk, dia dah masuk, lepas tu pusing, dia ada bunyi macam lock tu. Okay, bila dah masuk tu, bila dah maknanya dah ketat. Okay, lepas tu masukkan dia dalam skru yang kita dah buat mula-mula kat tapak tu kan. Lepas tu kita guna thumb screw tu, skru yang besar gerabak tu kan. Okay, bila dah habis pulas dengan jari, lepas tu guna screwdriver lah nak pastikan dia betul-betul ketat supaya dia tak loose bila dah pasang nanti. Okay, selepas tu aku nak pasang kipas dekat radiator water cooler aku pula. Okay, nak pasang ni tak susah pun, just plug and play. Sebelum pasang tu, sebelum nak bagi ketat tu, korang masukkan lah dekat lubang skru tu. Tapi jangan bagi ketat tu bagilah sekali lah, sebab supaya senang nak adjust lubang dengan skru tu, lubang bracket dengan lubang kipas dengan lubang dekat skru tu. Lepas tu ulanglah proses yang sama untuk kipas yang kedua tu kan. Kita just masukkan satu-satu, lepas tu bagi ketat lah sekali tu. Okay, bila dah bagi ketat, settle lah benda ni. Tapi nak bagi ketat juga, tapi jangan ketat sangat tak, sebab takut skru tu bila terkena radiator, kemungkinan radiator tu boleh bocor tak. Okay, lepas dah siap benda tu, okay, sekarang kita nak buat wiring pula. Wiring ni tak susah, just masukkan dekat motherboard. Okay, nak cari port tu, korang boleh baca menu motherboard korang. Korang cari dua port, iaitu system fan dengan CPU fan. Okay, kalau macam aku, system fan dengan CPU fan aku, dia dekat nombor 3 dengan nombor 4. Nombor 3 dan nombor 4 korang cari dekat mana, lepas tu masuklah. Okay, kalau macam dalam video aku ni, aku just pasang bodoh je. Korang nampak wire panjang, nampak serabut kan. Tapi kalau nak bagi nampak kemas dengan nampak estetik lagi, korang boleh lah bagi pendek wire tu, ikat dengan kabel tat ke, dengan wire ke. Lepas tu sorok lah tempat yang tak boleh nampak dengan mata kasar. Okay, lepas tu settle lah. Okay, so lepas kebanyakan komponen aku dah pasang dekat motherboard aku. Okay, sekarang ni aku nak settle bahagian casing pula. Okay, untuk casing yang aku guna dalam build kali ni, aku nak guna casing Koga QBX Mini ITX. Okay, casing ni dia ITX tapi dia tak sekecil ITX yang kita tengok biasa lah. Sebab ITX yang betul-betul dia kecil sekompak mungkin awak. Yang ni dia tak compact sangat, lepas tu dia tak sebesar ATX. Lepas tu korang tengok walaupun dia nampak padat, tapi aku still boleh pasang radiator 240mm, which aku memang nak buat. Kali ni aku nak buat PC build yang boleh pasang water cooler, tau tak. Sebab tu aku ambil casing ni. Lagipun dia punya design ni nampak garang, tak nak bagi aku garang lepas tu compact. Korang bayangkan lah bila aku buat perbandingan side by side dengan spray nyamuk pun, spray nyamuk lagi tinggi daripada casing ni, betapa compactnya casing ni. Okay, benda yang pertama sekali aku nak pasang dalam casing ni, semestinya aku nak pasang
kipas untuk bahagian bawah ni. Okey, kipas aku guna ID cooling low profile yang slim punya. Aku guna yang slim punya sebab dia kalau besar, kalau tebal, nanti dia sangkut dengan graphic card tak? Aku tengok internet pun kebanyakan dia orang kata guna slim. Jangan guna yang besar sebab nanti sangkut. Lepas tu aku guna 2 biji untuk bagi airflow dekat graphic card tu supaya graphic card tu lebih sejuk lah. Okay, nak pasang tak susah pun. Korang just screw je. Lepas tu wire tu tarik belakang, nak bagi dapat kemas kan. Okay, lepas dah settle pasang kipas ni, okay, sekarang aku nak masukkan motherboard dalam casing. Okay, sebelum korang pasang casing dekat PC tu, korang jangan lupa dia punya LHC tak? LHC ni function dia untuk menghalang anasi luar untuk masuk dalam casing seperti habuk dan sebagainya. Nak pasang LHC ni tak susah pun. Korang just tekan di dalam dekat casing tu kan. Siapa dia bunyi ketak, maknanya dia dah lock lah. Korang sebelum pasang motherboard tu pastikan lah LHC tu betul-betul masuk. Sebab nanti kalau nak tekan balik dia payah lah nak kena buka motherboard balik. Okay, lepas dah settle pemasangan LHC tu, okay, sekarang ni kita just lekatkan motherboard dekat casing. Just screw je 4 lubang tu. 4 lubang tu screw hati-hati sikit lah. Make sure dia betul-betul masuk lubang. Sebab takut tergeser dengan motherboard tu. Banyak kerja pula bila dah rosak kan. Takut jadi masalah apa kan. Okay, buat ni gently. Kuat tapi jangan kuat sangat. Maksud aku jangan guna kekerasan penuh lah. Sebab nanti dia boleh damage korang punya motherboard tu. Lepas dah settle pasang motherboard tu, okay, sekarang aku nak pasang power supply pula. Okay, untuk power supply kali ni aku akan gunakan EVGA 550 gold rated plus 80 apa tah, non modular. Okay, aku pakai power supply ni sebab dia kecil. Sebab casing ni dia support ATX power supply, tapi dia ada limit, dia 140mm je. Aku cari ke 140mm apa yang boleh support. So aku Google, ini antara yang support lah. Lepas tu dia punya lubang tu antara yang support kalau korang baca manual casing ni lah. Sebab dia cerewet sikit lah nak pilih power supply ni. Aku pun macam serabutnya buat ni. Nak install supply ni tak susah pun. Just masukkan dekat tempat dia. Lepas dah masukkan tempat dia, lepas tu korang screw lah dekat atas tu dari lubang screw tu. Untuk pastikan dia lekat dengan casing ni lah. Okay, bila dah screw, lepas tu buka wire dia tu yang ikat tu kan. Tarik, korang tengok lah betapa serabutnya. Macam kulit ular pun ada. Okay, lepas tu nak tengok wiring mana, korang baca manual dia. Okay, yang penting untuk hidupkan motherboard ni, korang masukkan dekat CPU pin dengan 24 pin tu. Okay, nak bagi nampak kemas, korang tarik wire tu dekat belakang casing. Korang tengok ni, serabut, memang serabut teruk lah. Sampai aku pun jadi serabut nak buat wiring ni. Itulah nak guna non modular punya power supply kan. Sampai berkicap gak nak buat wiring ni. Lepas berjam punya kerja, akhirnya aku settle juga. Aku just ikat banyak-banyak. Aku just pakai kabel tight ikat belakang ni. Sebab benda ni tak nampak pun, nanti tutup dengan panel luar dia. Memang tak nampak lah. Tapi memang serabut lah. Aku buat ni berjam lah. Tapi puas hati lah pakai non modular kan. Kalau pakai modular, fully modular, senang sikit aku rasa. Lepas tu tengok kalau hard disk ni dia ada slot dia tapi tak boleh masuk. Tak tahu kenapa tak muat. Aku rasa kena scam ke apa dengan penjual ni. Tapi aku cari alternatif, aku just letak kat tempat lain. Asalkan dia lekat gear tu. Okay, lepas dah settle wiring, aku nak pasang graphic card. Untuk graphic card aku akan guna Zotac GTX 1606GB. Okay, Zotac ni bagi aku nice lah sebab dia compact. Dia design dia kecil lah. Lepas tu dia murah. Lepas tu satu lagi, warranty dia lama, 5 tahun. Sebab setengah graphic card dia supply, dia bagi warranty 3 tahun. Sini dia bagi 5 tahun. Okey lah. Okay, lepas dah siap unbox, okay, sekarang aku nak pasang graphic card aku dekat dalam PC aku ni. Okay, nak pasang dia tak susah pun. Just masukkan graphic card dalam PCIe slot dekat motherboard tu. Okay, sebelum nak masukkan tu, make sure korang buka dulu lah dia punya PCIe shield. PCIe shield ke apa, tak aku tak tahu panggil apa ni. Okay, nak buka ni guna screwdriver. Just pusing screw, cabut, tarik. Simple proses je. Nak sambungkan graphic card tu dekat motherboard tu, make sure korang buat dengan penuh hati-hati lah. Sebab takut apa-apa yang tak diingin jadi kan. Kalau boleh, bismillah, jangan lupa lah. Lepas dah install graphic card ni, okay, sekarang kita sambungkan
8 pin daripada PSU ke GPU ni. Korang cari lah, ikut lah. Macam setengah GPU dia guna 6 pin, setengah guna 8. Kalau macam aku guna 8. Selepas selesai cucuk, maka settle lah kerja kita. Okay, sekarang ni kerja aku just nak sumbat semua benda ni dalam casing ni. Macam ni aku nak pasang radiator kat casing ni. Skru tu make sure kita guna skru yang betul lah, sebab kalau silap skru nanti tak masuk pula. Lepas dah siap skru dekat body dia tu, okay, sekarang aku nak skru dekat chassis dia. Dia slide ke tepi. Lepas tu skru lah dia punya plate ke apa benda dah ni yang dekat chassis dia ni. Sama aja, pastikan guna skru yang betul lah. Okay, lepas dah siap skru tu, okay, sekarang nak tutup dengan panel luar lah. Macam mana kita buka, macam tu kita pasang balik kan. Tak susah mana pun, just masukkan dalam slot dah, lepas tu slide ke tepi. Okay, lepas tu kita repeat same process untuk bahagian yang satu lagi. Okay, untuk ni tekan, kita just sumbat je. Jangan risau yang wire serabut tu, sebab nanti panel yang belakang dia tutup, tak nampak pun sebab dia hitam. Kalau dia hijau tak nampak pun, kalau dekat memang nampak lah. Lepas dah settle pasang dua-dua tu, okay, settle, puas hati sikit. Lepas tu bahagian atas jangan lupa pasang juga kan, sebab kita buka kan dia kan, nanti botak atas pula kan. Okay, lepas dah pasang semua, nak lock semua tu just screw balik. Macam mana kita buka, macam tu kita pasang balik. Okay, yang belakang ni pakai screw yang besar, yang thumb screw tu. Okay, kita pusing dengan jari. Lepas dah pulas, lepas tu guna screwdriver pula nak make sure yang screw tu betul-betul ketat. Okay, lepas dah pasang semua tu, okay, sekarang ni boleh cucuk power supply, HDMI dekat graphic card, Wi-Fi antenna, USB, dah apa benda sekali yang penting-penting lah. Lepas tu we good to go. Okay, bila dah first time pasang ni, bolehlah start kan. Lepas tu masuk BIOS, tengok yang apa yang kita pasang tu dia detect ke tak. Kalau dia detect, maknanya betul lah tu. Okay, lepas tu bolehlah nak format, install Windows semua kan, apa dadah semua tu. Lepas tu settle lah. Untuk test game aku tak sempat banyak game sangat lah, sebab aku just ada Witchers setakat ni kan. Ni aku try untuk resolution 4K ni. Okay lah, sebab aku target asal aku nak guna untuk monitor HD tak lah, sebab aku guna GTX 960 je. So kalau tengok ni dia punya frame rate dia 30, tak turun tak naik. Dia bukan sebab apa tak lah, sebab maximum support. Kalau check TV aku yang dekat sistem, memang dia tulis 30Hz je. Main game smooth je, tak adalah lag kan. Walaupun dia 30 frame rate sebab dia static je. Kalau main resolution Full HD dapat je 60 frame rate kat atas. Ok, selepas penggunaan beberapa jam, aku ada record dia punya temperature kan. Ini dia punya temperature. Aku guna kali ni untuk gaming, lepas tu ada rendering sikit. Sebab tu dia punya temperature untuk CPU tinggi sikit. Sebab biasa kalau gaming, dia punya temperature dia 50 lebih je, tak lebih daripada 60 pun. Walaupun casing ni bagi aku nice, cuma satu je lah kelemahan yang ketaran. Sebab dia compact, lepas tu dia tak transparent tak nampak dalam tu. So tak boleh menunjuk dalam dia kan. Biasa kalau orang buat PC mesti menunjuk dalam kan. Kalau macam aku memang tak boleh menunjuk lah. Lepas tu korang tengok kan, dia punya RGB semua tertutup lah. Kalau nak nampak pun harap bahagian belakang dia lah, sebab motherboard aku bawah tu ada RGB kan. So biar nampak lah sikit kan. Tapi aku tak kisah sebenarnya, sebab aku memang tak nak cari yang transparent, yang ada temper glass. Sebab aku nak buat travel. Kalau ada temper glass ni takut bawa dia jatuh, pecah, susah pula. Ok, aku rasa sampai di sini saja kot punya konten kali ni kan. Kalau korang rasa konten aku ni bagus, korang boleh thumbs up. Kalau korang rasa sampah, korang boleh dislike. Lepas tu kalau korang rasa apa yang aku boleh improve ataupun next konten yang aku boleh come up, korang boleh komen kat bawah ni. Lepas tu jangan dilupakan jugalah, sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah dan yang buruk itu datang daripada diri saya ini. Lepas tu korang jangan lupa subscribe lah, penting sikit lah. Ok, aku tak ada benda nak cerita kan. Ok lah, akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ok, peace yo.